Lillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 109, petok yang kedua daripada atas. Muka surat 109, petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fala yajuzu tarkul qiblati, wala yajuzu tarkul qiblati fin nafli la li'abikin fin nafli li'abikin wa musafirin alaihi dainun halun qadirun alaihi wa musafirin alaihi dainun halun qadirun alaihi. Jadi hala qadirin tu, dainun halun qadirun alaihi min ghairi izni daini. Kerana itu, fala yajuzu tafriq, iaitu dalam hak Fathul Mu'in tu, tapi terjemah dengan kerana itu. Mana? Kerana keluar daripada musafir yang harum, musafir maksiat. Keluar musafir maksiat tidak diperbolehkan tanpa menghadap qiblah dalam solat sunnah. Siapa ni? Li'abikin, bagi seseorang yang kabur. Li'abikin, bagi seseorang yang kabur, bagi seseorang hamba yang lari daripada tuan dia. Li'abikin, bagi seorang hamba yang lari daripada tuan dia. Yang mana hamba lari daripada tuan tu maksiat, derhaka tu. Jadi hamba yang lari daripada maksiat, maka musafirnya musafir maksiat, maka semai sunat atas kenderaan tidak diharuskan. Jamak kasar musafir pun tidak diharuskan. Gitulah. Tapi kita ni bukan bicara jamak kasar, kita bicara semayang sunat
atas kenderaan. Walaupun musafir itu musafir yang dekat sekalipun. Adapun musafir rusak kemudahan jamak dan kasar, itu musafir yang panjang, 2 marhalah. Adapun musafir yang dibenarkan semayang sunat atas kenderaan tanpa menghadap kiblat, walaupun musafir yang dekat, walaupun 2-3 kilometer je, itu musafir yang dekat. Musafir yang dekat ni juga yang menggugurkan kewajipan Jumaat. Dia musafir yang menggugurkan kewajipan Jumaat, walaupun musafir dia dekat. Dia duduk Terengganu, anak dia duduk di Dungung. Dungung tak sampai lagi 2 marhalah, dia kena paka gitulah. Dungung betul tak apa lagi. Ada ni. Mana bukan gedung lah. Dia duduk rumah anak dia di Marang. Contohnya. Dia Marang tu dia musafir. Maka dia tak wajib Jumaat. Itu musafir dekat. Tak. Bab musafir panjang tu untuk jamak dan kasar. Musafir yang dibenarkan solat sunat atas kenderaan tanpa menghadap kiblat bukan syarat musafir panjang, musafir pendek pun boleh dah. Sama juga musafir yang menggugurkan fardu ain sama Jumaat bukan syarat musafir yang panjang. Bukan syarat musafir yang panjang. Jadi ini berkait dengan sunat atas kenderaan. Jadi kalau hamba ni lari daripada tuan dia, itu perjalanan yang maksiat. Itu perjalanan yang maksiat. Maka perjalanan dia itu tidak diharuskan semayang sunat atas kenderaan tanpa menghadap kiblat. Dan kalau musafir dia panjang 2 marhalah, hamba yang lari daripada tuan dia ni pun tak boleh jamak, tak boleh qasar. Orang pemergian, dia dalam Fathul Mu'in ni terjemah ni kalau wow dia tak terjemah pun dengan ngedang, dia koma je. Wa musafirin, dan orang yang bepergian, orang yang musafir masih menanggung hutang tanpa seizin si piutang, padahal sudah mampu membayarnya. Dia terjemah gitu. Wa musafirin, dan orang yang musafir, ini pun tidak diharuskan juga meninggalkan menghadap kiblat ketika sembahyang sunat atas kenderaan. Bagi orang yang musafir, alaihi atau khabar muqaddam tu, alaihi atasnya atas musafir dainun, hutang, halun yang sampai masa. Halun yang sampai masa, bukan hutang yang bertangguh. Yang halun yang sampai masa. Qadirun alaihi, yang kuasa atasnya membayar hutang. Min ghairi izni, dan ini musafir dia tu daripada ketiadaan izin tuan hutang dia. Kalau ikut pada terjemahan pada Fathul Mu'in dah, orang musafir yang ada hutang atas dia, hutang ni pertama yang halun yang sampai masa pada ni. Kalau berhutang, ramai orang yang berhutang. Ramai orang berhutang, rumah berhutang, kereta berhutang. Rumah berhutang, kereta berhutang. Itu hutang yang ada tangguh. Itu hutang yang sampai masa sebagaimana yang duk janji nak bayar tu. Berhutang dalam masa sebulan, berhutang dalam masa setahun, contohnya pada ni. Makna sampai masa dah yang sepatutnya dibayar hutang, sampai masa dah yang sepatutnya dibayar hutang.
Kemudian qadirun alaihi, yang kuasa membayar hutang. Yang kuasa membayar hutang. Ada ni. Yang kuasa bayar hutang, dia bukan orang yang dalam keadaan muksir. Orang yang dalam keadaan kesempitan, tu lain. Dia bukan sengaja tak mau bayar, tapi dia tidak ada kemampuan untuk membayar. Dia tidak ada kemampuan untuk membayar. Dia bukan sengaja tak mau bayar. Tu dia tidak melakukan kezaliman. Dahulu kita bicara berkaitan dengan sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang syiddatul khauf dahulu, bersangatan takut daripada kebakaran, banjir, binatang buas, daripada hayatin ulo, wa min da'inin inda i'sarin. Dia lari daripada tuan hutang ketika dia ihsar, ketika dia kesusahan apa, dia sempit. Tu kita bicara dahulunya. Dia tak mampu bayar hutang, masa tempoh sampai dah betul, tapi dia muksir. Dia dalam keadaan orang yang kesempitan. Orang nak tuntut hutang, orang nak tangkap dia pun lari. Masa tu dia tengah semayang fardu. Semayang. Teruskan semayang, lari. Semayang syiddatul khauf. Tu bicara dahulu. Kemudian masa bicara hutang tu, saya sudah sentuh dah. Berkaitan dengan orang yang berhutang, yang wajib kena bayar, tiba-tiba dalam keadaan dia berkemampuan, sampai masa dia tak bayar. Ini Nabi kata orang zalim. Matalul ghani zulmun, Nabi kata. Itu hadis Bukhari. Pida. Ni saya sebut pida. Kita dah kerti pida tau. Pida ni tangguh, melewatkan. Ada biasa sebut pida. Tak ada. Itu saya biasa sebut pida. Lorak mana saya tak tahu. Lorak Fotoni ke lorak mana saya tak tahulah. Tapi dia sebut pida. Dia kata pida orang yang berhutang. Pida orang berhutang mana apa ni? Dia melewatkan bayar hutang dan kerana dia berkemampuan. Zulmun, Nabi kata hadis Bukhari tu, orang yang melakukan kezaliman, orang zalim, orang jahat. Orang zalim, orang jahat. Kena faham molek ni. Kezaliman tak bayar hutang berdosa. Berdosanya berdosa besar, bukan dosa kecil. Orang ni orang fasik, tak ada nilai. Nak jadi wali nikah tak sah. Nak jadi saksi nikah tak sah. Jadi imam makruh kita turun. Makan sembelihan makruh, dia sembelih binatang ternakan makruh kita makan. Orang ni orang tak pakar pada agama. Kan dulu saya ada sebut kan, tak ada ke peraturan yang boleh tangkap orang yang tapi takut hutang tak ada bertulis ke apa. Kalau ada bertulis mungkin tak boleh lapor pada polis ke macam mana. Nak boleh laginya pihak berkenaan agama buat poster, saya sebut dulu kan, buat poster molek, datangkan hadis-hadis cerita berkaitan dengan orang yang sengaja melewatkan bayar hutang dan akan berkemampuan. Tadilah zulmun, Nabi kata zalim, kerja jahat. Lepas tu ceritalah hadis-hadis yang lain. Orang yang mati syahid macam mana, dia ampun sekalian dosa dia, melainkan dosa dia tidak bayar hutang dalam keadaan dia berkemampuan. Mati syahid ni, syahid ma'rakah ni, bukan mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat kan mati beranak, mati kemalangan, mati wabak, penyakit macam COVID itu syahid akhirat. Ni syahid ma'rakah ni. Syahid ma'rakah ni kena faham.
lepas daripada persoalan barzah. Dia dua golongan yang sepakat ulama tidak akan kena persoalan barzah, dua sahaja, iaitu para anbiya dan para syuhada, dua je. Ada lagi tu yang mati hari Jumaat, malam Jumaat, mati syahid akhirat tadi, yang mati dalam sakit mati baca Allah 100 kali, orang yang istiqamah tiap-tiap hari baca surah Mulk, surah Sajadah. Lepas juga persoalan barzah. Pandangan muktamad tak lepas persoalan barzah, tapi persoalan barzah yang ringan lepas jugalah, tapi kena soal persoalan yang ringan. Ada persoalan yang ringan tak lepas. Yang sepakat ulama lepas sungguh-sungguh dua je, anbiya, syuhada. Ni orang mati syahid tak kena persoalan barzah. Tapi orang yang mati syahid, hutangnya tak bayar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni, yughfaru lisyahidi kullu zanbin illa dain. Tengok, semua dosa diampuni malaikat hutang yang berkemampuan dia tak bayar. Orang mati syahid ni korban nyawa, korban nyawa ni, tapi dia hutang tak bayar, tidak akan diampuni. Bahkan orang yang berhutang, dia tidak bayar hutang dia, dan dia memang tak niat hati tak mau bayar, memang tak mau bayar sebab dia sudah berkemampuan, kenapa tak bayar laginya? Orang ni akan berjumpa dengan Allah pada hari akhirah, hal keadaan dia sariqan, seorang pencuri. Pandai. Dan roh orang yang berhutang mu'allaqatun binainih, akan tergantung dengan hutang dia hatta yuqda alaih, hatta yuqda anhu, sehingga dibayar daripadanya. Nafsul mu'mini mu'allaqatun binainih, roh orang yang beriman. Orang beriman ni tergantung dengan sebab hutang. Sebab itulah dia bab hutang ni memang macam awak kena poster, kena beri peringatan sungguh-sungguh. Dia ingat benda tu benda kecil, dia ingat ke benda kecil, dosa besar. Dia telah menzalimi orang yang tolong dia. Orang tolong dia tu siapa? Keluarga dia, kawan-kawan dia. Orang lain takkan tolong dia, tapi tergamuk dia. Dia menzalimi orang yang tolong dia. Nak musafir dia ni, ni dia kena minta izin. Tuan hutang ada hak nak menyekat dia daripada musafir, ada hak untuk menyekat dia, hak nak musafir. Hutang yang muajjalah lah, hutang yang sampai masa, dia boleh sekat. Kalau dia musafir juga tanpa izin tuan hutang, musafir dia maksiat, tak boleh semai sunat atas kenderaan. Kalau musafir dia panjang, tak boleh jamak, tak boleh qasar, walaupun musafir dengan Mekah sekalipun. Macam mana? Waktu kena sentiasa peringat. Memang ada orang share dalam FB, tapi memang orang kutuk lah orang yang ceramah tu. Dia kata ajaran pelik. Apa kena-kena semayang kosa dengan hutang? Dia kata semayang bak lain, hutang tak payah bak lain. Oh tu kau komen tu, oh tu kau komen netizen ni aling sungguhlah. Sampai pekat dia kata merapu ustaz tu. Merapu, mengelirukan. Jamak qasar ni Allah izinkan. Kenapa pula tak boleh? Jamak qasar ni rusah kemudahan. Kemudahan syarat takkan beri pada orang soling. Orang musafir maksiat.
Wali hak tukang komen tu orang hutang tak bayar tu. Hati dia terasa hati tu. Tahu? Kalau tak kerana dia bukan kena atas batang hidung dia, kenapa nak komen ustaz tu merapu lah, pelik lah ajaran dia. Dia terasa tu sebab dia hutang tak bayar. Boleh kamu gitu tau. Dah, kenapa dia nak kata ustaz tu merapu apa semua. Kemudian dia musafir tanpa izin ni, adakah kena nyata tuan hutang ni yang tuan hutang tu tidak mengizinkan? Memang ada dua pandangan. Ada satu pandangan biar nyata tuan hutang kata aku tidak benar kamu musafir, dia kena nyata. Satu orang dia tak boleh kena nyata. Kalau nyata dia boleh musafir. Tapi benda khilafiah seumpama ni, kita nak tekan pada pemilik hutang, kita takkan cerita pandangan satu lagi tu, jangan cerita pun habis lah. Ada ni kita baca kitab, dalam syarah ada huraf. Tanpa izin tuang dia, i'anah tak huraf ni, tanpa izin tuang ni. Tanpa izin tuang ni ada dua pandangan. Tapi izin ni biar soreh daripada mulut tuan. Satu pandangan, tuan ada. Soreh ke tak soreh ke, kamu nak musafir kena minta izin dengan orang yang kamu berhutang. Dia gitu. Tapi orang pandang kata kena jelas soreh tuan hutang menyekat. Pandang kata dah cerita lah. Sebab kita nak memperingatkan orang zolim, yang Nabi kata zolim, yang sengaja pidah, yang sengaja melengahkan bayar hutang dan nak dia berkemampuan. Kalau Nabi kata zulmun di Bukhari, zolim tu. Pidah orang yang kaya. Pidah orang yang kaya. Matalul ghaniyi zulmun. Pidah orang yang kaya. Pidah tadilah, biarlah saya sebut pidah lekat mulut gitu. Kenapa ni? Melewatkan bayar hutang oleh orang yang kaya, yang berkemampuan, zalim. Dosa besar. Ada. Dia akan azab di dunia, azab di saat kematian, azab di dalam kubur, azab di padang mahsyar. Pahala-pahala dia akan dimasukkan dalam daftar kebajikan orang yang dia berhutang tak bayar. Dia akan dihumbangkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke ada riwayat mati syahid dihidupkan kembali, kemudian mati syahid dihidupkan kembali, tidak akan dapat masuk syurga melainkan dia mesti melunaskan hutang dia terlebih dahulu. Ni Fadhlah Kedir, mati syahid dihidupkan oleh Allah, mati syahid pula dihidupkan oleh Allah, tak akan dapat masuk syurga walaupun berkali-kali mati syahid dalam peperangan menegakkan agama Allah. Faham boleh? Dia orang berhutang ni kehidupan dia macam mana? Tak, kehidupan tak akan jadi tak. Kita akan rasa macam terikat. Ni orang hak sebenar, orang hak betul nak bayar, tapi dia kesempitan. Tapi hati dia macam mana? Hati dia akan rasa macam Allah, dia akan kerja lebih daripada orang lain, dia akan kerja lebih daripada orang lain. Sebab apa? Dia nak cari pendapatan lebih, nak bayar hutang. Begitu ni orang jujur, orang sebenar. Ni orang yang berkemampuan, dia musafir luar negara, bawa keluarga bermewah-mewah, masuk di FB pula, boleh dia hutang tak bayar. Manusia jenis apa gini? Nak melancung, cuti sekolah bawa anak pergi KL, dah hutang orang bayar tak lagi? Pak sampai masa tu lah, bayar hutang orang dulu. Anak lama dah pergi KL, anak dah anak apa? Hutang orang tu kewajipan. Pergi KL pula, ambil gambar pula, masuk dalam WhatsApp kampung. Dalam kampung tu ada dia hutang tak bayar. Manusia jenis apa lah, tak ada hati perut orang pagi. Kadang-kadang ahli masjid pun ada juga perangai gini. Maksudnya dia jadi masalah. Ahli masjid ada juga. Yang akhirnya yang malu nak bertembung bukan dia, tuan hutang malu nak bertembung.
Dia sengih gitu je. Jadi bukan dia yang malu, tuan hutang yang malu. Jadi pelik pula jadinya. Dia mani-mani je. Ini nak pergi mana sebenarnya? Nak masalah kubur dan hutang tak bayar. Mana orang yang berhutang sampai masa ni, kehidupan dia sesederhana mungkin. Keluarga hanya qada wajib-wajib je, qada wajib je. Jangan nak bayar-bayar. Sebab apa? Macam cermak sangat ni, nak bayar hutang. Biar duk gitu. Nak bayar hutang. Anak-anak lebih-lebih sabar dulu. Terikat lagi hutang dengan orang ni. Mana kalau ayah mati nanti, kena jual harta yang ada tu, bayar hutang. Harta yang ada tu, tanah hak rumah dia je. Tanah hak tapak rumah je, kena jual. Lepas tu kami anak warak duduk mana? Sewalah mana-mana pun. Gitu je lah. Patang getu, pandai ni. Siapa tangga tu? Kalau ayah dia mati, hutang tergantung. Harta hanya ada tanah dan rumah. Apa? Sekangkang apa? Sekakang ke apa? Yelah, makna kalau kita kata kau tanah tapak rumah je. Tanah tapak rumah ni apa? 500 meter ke gitulah. Agak lebih kurang lah. 500 kaki ke apa? Gitu lah. Tanah tapak rumah je. Itu harta arwah. Bila dia mati, dia kena jual tanah dengan rumah tu untuk bayar hutang. Ada ni. Bukan pusaka anak bini kan? Bukan pusaka anak bini. Bukan pusaka anak bini. Maknanya anak bini yang tahu tu wajib kena selesaikan hutang. Kalau tak mau baik, tak mau jual tanah dengan rumah tu, kena cari duit lain. Ataupun apa tu? Oh tu kan AKPK apa gitu. AKPK, penyelarasan hutang. Kena jumpa balik dengan pemutang. Arwah tak ada tinggal duit cash, yang adanya tanah dengan rumah. Jadi kita minta supaya hutang tu kita buat penyelarasan semula. Kalau tuan hutang kata tak apa, kata orang kata dok nak cash sekarang, ayo tanah rumah, duduk mana-mana pun, sewa lah mana-mana pun. Sebab tu orang yang sedang berhutang, dia hidup dalam keadaan usaha seusahanya untuk selesai hutang orang. Hidup yang sangat-sangat sederhana. Tiba-tiba hidup bermewah-mewah. Senang lena, hutang tak bayar. Pergi umrah sunat. Allah lah kata manusia ni. Pergi umrah sunat, hutang tak bayar. Sekejap-sekejap jamu anak yatim makan, jamu budak madrasah tahfiz makan, ambil gambar tunjuk dalam WhatsApp, hutang orang tak bayar. Ini manusia apa gini sebenarnya? Manusia apa? Ingat baik, bahawa hutang ni macam tadi, sampai ke mati. Tanggungan tu diuruskan oleh orang yang warasah dia lah. Anak dia, bini dia kena uruskan, wajib. Tapi bukan bayar dengan duit anak bini, bukan milik si mati. Hak tadi penyelesaian tadi, sebab kita tak boleh jual tanah dengan rumah, maka nilai hutang tu kita nak tanggung lah, sebab kita nak ambil tanah dan rumah. Sebenarnya hutang ni bukan anak yang wajib bayar, bukan bini yang wajib bayar, tapi anak bini kena jual tanah dan rumah untuk bayar hutang arwah yang sudah mati tu. Tapi kalau tak mau jual, bincang balik dengan tuan hutang, maknanya nilai yang tu kita tanggung. Sebab tanah tak mau jual, rumah tak mau jual, baru nak duduk, maka kena ambil tanggungan hutang tu. Sepatutnya anak bini tak ambil tanggungan hutang, dia hanya jual harta milik arwah saja. Tapi kalau jual tanah dengan rumah, nak duduk mana? Maka dia kena ambil tanggungan lah atas hutang tu. Yang sebenarnya hutang tu bukan tanggungan anak, bukan tanggungan bini. Tetapi bila yang berhutang tu mati,
anak-anak dia wajib menyempurnakan hutang daripada peninggalan arwah sebelum diparaikan. Paraik ni kemudian. Sekarang ni banyak dah program-program bab paraik, diperjelaskan bab paraik. Alhamdulillah lah, diperjelaskan bab paraik. Paraik ni selepas selesai hutang agama, selesai hutang dengan orang. Bukan paraik itu kena selesai pidiah-pidiah ke, kena selesai nazar-nazar ke, barulah pergi pada paraik. Jangan boleh dah kita ni musafir. Seseorang ada hutang yang segera sampai masa yang kuasa dia bayar hutang, musafir tanpa izin tuan hutang, musafir maksiat. Walaupun ke Mekah sekalipun, tak boleh nak sembahyang sunat atas kenderaan tanpa menghadap kiblat. Tak boleh jamak qasar kalau musafir tu musafir yang panjang. Tapi hak masalah keizinan tu tak sudah cerita lah pandangan, mesti kena nyata yang tuan hutang tidak mengizinkan. Kalau tuan hutang tahu dia berhak, dia akan tidak mengizinkan. Kalau tahu dia berhak menyekat. Sahibud dain, tuan hutang berhak menyekat. Saya lagi KA dia, dah bayar hutang dulu. Kamu sudah berkemampuan, ayolah. Kalau dia tidak berkemampuan, kenapa lagi KA? Nak cari kerja lah, nak bayar hutang. Tu tak payah minta izin tu. Sebab dia tidak berkemampuan bayar hutang, dia musafir kerana nak cari duit. Dia musafir kena bekerja untuk menyempurnakan hutang. Maka dia seumpama itu tidak zalim. Tak zalim sebab dia bukan sengaja bayar hutang. Tapi ingat hutang yang halun, yang sampai tempoh, bukan hutang yang muajjalun. Muajjal ni hutang yang belum sampai masa lah. Hutang macam hutang tu lah, bayar sebulan. Itu hutang muajjal lah tu, lain cerita tu. Hutang yang bertempoh ni hutang yang dainun halun, hutang yang sampai masa. Nak musafir ni, nak ziarah mak ayah, tak boleh. Sebab kamu ni lekat hutang dengan orang yang kamu berkemampuan bayar lah. Duit ada cukup-cukup. Kalau bayar hutang, tak boleh nak pergi ziarah mak ayah. Pada ni, kalau nak ziarah mak ayah, kena pakai duit yang sepatut bayar hutang. Dia kena bayar hutang, sebab bayar hutang tu wajib. Dia berkemampuan, ziarah mak ayah tu sunat. Ada ni. Dia hanya boleh musafir yang tadilah macam nak cari kerja, contohnya cari kerja tu musafir dia. Sebab di kampung dah bila nak bayar hutang ni pendapatan sikit pada habis gitu je. Hidup dia sederhana sangat dah, tak ada mewah-mewah dah. Tapi nak harap kerja kampung ni, lah pak mana dah kita janji sebulan hutang, 2 bulan. Ini hak betul ni. Hak betul ni dia sangat-sangat ambil berat. Kalau hak janji sebulan, sampai sebulan dah, tu bohong awal-awal tu sebenarnya. Dia kata je sebulan, lepas sebulan, lepas sebulan. Akhirnya orang yang tuan hutang malah dah nak tanya sebulan semua. Itu memang penipu tu. Itu memang penipu. Orang gitu dia nak hidup bermewah, hutang sekeliling pinggang. Orang gini hidup dia akan azab atas dunia, azab dekat nak mati, atas dunia pun azab. Orang seumpama ada orang gitu, dia berbelanja di luar kemampuan dia, akhirnya dia berhutang. Ini manusia ni, dia suka bermewah. Apa? Tidak ukur baju di badan begitu lah. Faham dah. Kita orang dah sekolah dah erti berpatan ni. Dia nak ikut orang mewah, dia nak mewah. Atau berhutang. Orang berkahwin bermewah, dia berkahwin nak mewah juga. Lepas tu berhutang lah. Ada seumpama tu, berkahwin besar-besaran, ada duit kedok, berhutang. Lepas tu bayar kedok, mulalah
sakuk situ apa, gali lubang tutup lubang tu, gali lubang tutup lubang apa tak lagu, bukan dia lagu. Kenapa gali lubang tutup lubang? Mana ni gali lubang tutup lubang? Dia nak bayar hutang orang ni, dia pergi lembek tekok hutang kawan tu pula. Bayar hutang orang ni. Lepas tu sampai masa waktu dia hutang orang lain pula. Tu gali lubang tutup lubang. Hidup macam mana gitu? Tapi orang yang betul-betul azam pula, dia azam sungguh nak bayar hutang, insya-Allah Allah akan peluahkan. Tapi kalau orang yang memang dia cakap daripada awal tu dia pembohong dah, hidup dia akan sempit sampai bila-bila. Ada orang yang dia sebenarnya orang yang berkemampuan sengaja bayar hutang, orang ni daripada awal ni dia tak jujur dah, dia bohong dah. Sebenarnya gitu. Dia kira boleh ke dia malah bayar. Dia gitu. Tapi orang yang jujur benar lain. Dia duduk mikir je, buat kerja lebih masa, belanja memang sekodor-sekodor je. Ni orang yang jujur. Orang yang dia benda ni, dia memang tak bayar hutang ni, orang awal-awal cakap bohong dah. Janji dia mungkir semua. Esok bohong je, lusa bohong je. Dia janji dia akan mungkir. Berapa kali nak dosa besar? Bayar hutang dosa besar dah, cakap bohong dosa besar, mungkir janji dosa besar. Musafir pula tapi izin tuan hutang, berdosa pula dah musafir dia. Hidup apa gitu? Tapi kalau cakap dengan orang-orang yang berkait dengan orang bisnes, orang apa, yang tak payah hutang tu, dia kata hidup mewah-mewah, pakak datuk-datuk pergi, dia kata. Itulah jenis kontrak besar-besar, subkon lah panggil dah. Dia kontrak besar, untung besar, hidup mewah, pangkat datuk, duk main masjid, pergi umrah sunat, puasa bulan Ramadan di Mekah, tapi subkon dia tak bayar. Ni masa ni. Manusia gila orang panggil. Manusia gila ni. Pakat besar, hidup kaya, hidup mewah, rumah istana. Tapi hak ni kat kelik-kelik tunggu. Tapi main masjid tu lah. Jangan. Ramadan di Mekah, mana mari dah. Dia ingat amal ibadat dia tuan terima berapa kali. Buat zoling seumpama tu. Zoling pada zoling. Nabi kata zulmun, zoling. Kerja zoling. Dah lah orang gini, dia hati dia rasa macam mana? Hati dia rasa macam mana? Orang jujur ni duk mikir sentiasa nak cari jalan, berdoa pada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan permudahkan kehidupan dia, urusan kehidupan untuk menyelesaikan hutang. Allah akan permudahkan insya-Allah. Dan orang seumpama ni kadang-kadang yang beri hutang pun tak apalah, inilah saya halalkanlah, sebab dia nampak dah orang ni jujur, betul-betul sesungguh, dia bayar kodok-kodok dia mampu. Akhirnya orang yang berhutang tu dia orang berkemampuan, orang yang kaya, akhirnya dengan rela hati dia halalkan. Besar pahala yang menghalalkan hutang tu, besar pahala. Tapi kalau orang tu sengaja tak bayar hutang, bermewah-mewah, nak halalkan, atas kekuatan hati masing-masing lah. Dia orang yang berhutang, yang kesempitan, tuan hutang wajib menanti, haram mendesau. Pada ni orang yang berhutang, yang tidak berkemampuan, sampai masa dah ni, ini persoalan sampai masa dah, halum dah, bukan muajjalun, bukan yang bertangguh, yang sudah sampai time, sampai masa dia, tapi dia memang tidak berkemampuan pada ni.
Orang yang beri hutang, dia wajib kena tunggu, dia wajib kena sabar. Jangan risau. Ada. Oh, hari tu janji sebulan, 2 bulan. Jangan duk marah gitu. Sebab dia janji ni pada kiraan dianya, dia boleh beri. Ada ni. Sampai masa dia tak boleh beri juga. Oh. Maka yang beri hutang wajib kena tahan diri, kena sabar. Ada ni. Dia wajib, jangan dia desak. Ada ni. Jangan dia ambil tindakan yang untuk memalukan, menyusahkan, jangan. Yang beri hutang ni pun kena kuat. Sebab beri hutang ni pahala besar. Tak kena gaya, pahala besar pada yang beri hutang pula. Yang beri hutang pahala besar. Oh, tapi dia kena kuat lah. Sebab apa? Takut jadi pahala besar, dosa besar pula atas yang beri hutang. Yang beri hutang ni tolong orang kesempitan. Faham tak? Kita tolong orang secara sukarela, tidak diminta. Besar dah pahala kita. Kita akan ditolong oleh Allah pada hari akhirat. Bayangkan kita tolong beri hutang kepada orang kesempitan. Dah ada ni. Macam jenis tolong orang tu kan, beri duit pada orang tu. Orang tak minta pun. Tapi dia jenis pemurah, dia beri duit. Orang yang beri duit tu, tak kena dia beri duit pun dia cukup makan dah. Tapi dia pemurah. Dia suka beri duit pada orang kampung. Besar pahala. Ada besar pahala. Sekarang ni beri hutang kepada orang yang terdesak. Beri hutang pada orang terdesak, besar sangat pahala tu. Tapi kena kuat. Kalau tak kuat, jadi pahala besar, dosa besar pada tuan punya hutang. Oh, dia duk kata, dia duk umpat, dia duk maki, dia tu dosa besar pula tuan hutang. Tak balik modal lah jawapan dia. Guna. Pahala besar beri hutang sebab orang tu terdesak. Tapi kena jaga molek. Jadi kalau orang berhutang tu dalam keadaan kesempitan, muksir, ke apa susah, orang yang berhutang wajib kena sabar. Sunat dia lepaskan. Wajib dia sabar, jangan dia mendesak, dan sunat dia lepaskan. Sunat dia halalkan. Sunat je bukan wajib. Allah, kamu kaya, duit 7 tunang tak habis. Alah, hutang 1000 halalkanlah. Tak wajib. 1000 nak 1000 aku nak tunggu juga. Jadi susah, tak apa nak. Aku tidak mendesak, nak juga 1000. Biarlah tahun depan bila pun. 1000. Dia kaya raya. Allah kedekut. Dah. Buat sunat je dia halalkan. Sunat je dia halalkan. Tapi kedekut orang jadi. Sunat dia halalkan. Hak ni lah perkara sunat lebih besar pahala daripada perkara wajib. Kan kita wajib dengan sunat kan, besar pahala wajib dia sunat. Dia sabar tunggu wajib. Dia halalkan sunat, besar pahala halalkan daripada tunggu. Besar pahala sunat daripada perkara wajib. Kita besar perkara sunat wajib ni, beri salam dan jawab salam lah. Beri salam sunat, jawab salam wajib. Beri salam pahala lebih besar daripada jawab salam. Ni hak perkara sunat lebih besar pahala daripada perkara wajib. Beri salam sunat, jawab salam wajib. Mana besar pahala beri dengan jawab? Besar pahala beri. Sunat je beri, jawab salam wajib. Dah. Besar pahala sunat bukan wajib. Dia biasanya besar pahala wajib lah, bukan sunat. Kita maklumlah. Dah ada besar pahala sunat daripada wajib. Sekarang ni orang tu tidak berkemampuan, maka tuan hutang wajib kena tunggu, kena sabar. Sunat dihalalkan. Jadi mana besar pahala wajib tunggu dengan pahala sunat lepaskan. Besar pahala sunat iaitu lepaskan. Itulah. Tapi biasanya kalau orang ni jujur sungguh, dia memang betul-betul nak bayar, tapi dia memang betul-betul kesempitan,
Kadang-kadang tuan hutang dia mudah-mudah je dia akan lepaskan. Dia akan lepaskan mudah-mudah je. Sebab dia jujur. Ada pun yang kaya sengaja dia tak bayar hutang, ni kadang-kadang dia memang tak betul daripada awal dah. Musafir dia musafir maksiat. Kalau musafir tanpa izin tuan hutang, walaupun tidak nyata tuan hutang tak berizin, dia gitulah, walaupun ada dua pandangan di situ. Jadi namanya sunat atas kenderaan tidak boleh, sebab dia musafir maksiat. Kalau musafir itu panjang, jamak qasar pun tidak ada kemudahan bagi dia. Bagi orang yang berhutang, yang sampai masa yang berkemampuan bayar hutang tapi tidak bayar hutang, musafir tanpa izin tuan hutang. Itu contoh musafir maksiat yang tidak diharuskan meninggalkan menghadap kiblat ketika sembahyang sunat atas kenderaan. Wa yajibu ala mashin itmamu ruku'in wa sujudin. Ada cerita pula macam mana sembahyang sunat atas kenderaan ni. Sembahyang sunat ni macam mana tanpa menghadap kiblat, dan walaupun pergerakan yang banyak tidak membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.